Assalamualaikum and hi everyone. So before I start my presentation, I would like to introduce myself. My name is Dr. Muhammad Aiman bin Arifin, Senior Lecturer from UITM Arau Police. And the title of my paper, Validating an Instrument for Competency Measurement, the Art of Using Rush Measurement Model or RMM. Jadi for introduction sebagai pengenalan, pertamanya saya ingin berkongsi berkenaan dengan definisi kompetensi. Okay, kompetensi merujuk kepada satu set kemahiran, pengetahuan, sikap ataupun tindakan seseorang pekerja yang perlu ada bagi seseorang pekerja dalam tugas ataupun bagi setiap profession yang diceburi. Okay, and then untuk point number one, competency measurement. Okay, competency measurement atau pengukuran kompetensi ini adalah berkait dengan pengurusan prestasi di dalam konteks sesebuah organisasi, yang mana ini biasa, okay, sangat biasa digunakan bagi organisasi melihat prestasi semasa, okay, prestasi semasa melalui kompetensi-kompetensi yang perlu ada, okay, yang bertujuan bagi menguruskan prestasi mereka yang lepas dan bagaimana mereka mencorakkan kelemahan ataupun kekurangan yang ada pada setiap pekerja itu, okay, bagi menambah baik melalui latihan dan pembangunan pekerja. Dan penilaian kompetensi atau assessment of kompetensi, okay, terhadap set-set yang saya telah sebutkan tadi, iaitu pengetahuan, kemahiran ataupun kemampuan pekerja itu adalah penting. It is vital, okay, to provide good information for employee to help employee improve individual and organisation, okay, performance. Dalam point nombor 2 ini, apa yang saya cuba bincangkan adalah yang mana yang pertama, sudah tentu setiap pekerja itu harus memiliki kompetensi-kompetensi yang diperlukan, required competency, okay, dan sekiranya mereka mampu mencapai tahap kompetensi yang diperlukan itu, secara tidak langsung ianya menjurus kepada prestasi sesebuah organisasi. Okay, sebagai contoh, sekiranya di dalam sebuah organisasi kita mempunyai 10 orang pekerja, okay, kita bayangkan 10 orang pekerja itu adalah sangat kompeten dan hasil daripada status ataupun tahap kompetensi pekerja itu secara tidak langsung menyumbang kepada satu organisasi yang mereka bekerja. Okay, dan di dalam pengukuran kompetensi, okay, required tools for competency measurement, di dalam pengukuran kompetensi kita memerlukan alat pengukuran, okay, alat pengukuran, which means competency measurement tools, alat pengukuran kompetensi, okay, yang secara mudah ni dikatakan baiklah, okay, dan instrument development and validation study. Dan bagi membina alat pengukuran yang baik ini, kita perlu melalui beberapa fasa yang agak rigid, okay, dan secara umumnya boleh dikatakan terdapat dua fasa, iaitu development, okay, instrument development to measure competency, and selepas kita membina instrumen itu, kita akan terus ataupun kita akan pergi ke fasa yang seterusnya, iaitu validasi, okay, to validate. Okay, setelah anda membina instrumen untuk pengukuran kompetensi itu, okay, anda perlu validate, anda perlu make sure that instrumen itu atau tools itu mempunyai keboleh kepercayaan atau kesahan yang baik yang saya maklumkan seperti tadi. Dan fokus utama di dalam tajuk ataupun perbincangan kertas saya, okay, adalah terhadap bukan menjurus kepada pembangunan instrumen ataupun alat pengukuran kompetensi, tetapi fokus adalah kepada validate, okay, validasi alat pengukuran berkenaan. Dan bagi mencapai objektif berkenaan, okay, kita boleh menggunakan pelbagai jenis teori, okay, ataupun model bagi memastikan instrumen berkenaan baik. Jadi instead of using the classical test theory or known as CTT, other measurement tools can be utilized to conduct more precise, okay, measurement known as rush measurement model or RMM. Okay, sebentar lagi saya akan berkongsi berkenaan dengan apa itu rush measurement model. Untuk sampai peringkat ini, okay, saya ingin membincangkan bahawa
terdapat dua pendekatan, sama ada menggunakan pengadaan yang klasikal ataupun lebih kepada rush measurement model. Okey. Okey, di dalam konsep kompetensi kita dapat pelbagai jenis pendekatan yang boleh digunakan untuk seseorang penyelidik itu mencapai objektif kajian masing-masing. Untuk tujuan kertas saya ataupun kajian saya menggunakan pendekatan competency based approach. Di dalam pendekatan ini ataupun the concept, alright, competency measurement or competency based approach, terdapat empat tahap yang perlu dilalui ataupun terdapat empat objektif yang perlu dicapai. Yang pertamanya adalah competency identification, yang kedua competency modeling, right? Dan ketiga competency measurement instrument or competency measurement, dan keempat adalah competency development. Okey, apa itu competency identification? Competency identification ini adalah salah satu peringkat di mana anda ingin mengetahui apakah elemen-elemen you want to identify, elemen-elemen kompetensi yang perlu ada. Sebagai contohnya, kita ambil kompetensi di kalangan ahli akademik. Jadi pada tahap ini anda perlu menjalankan kajian ataupun membaca jurnal-jurnal yang sedia ada untuk anda mengenal pasti apakah elemen-elemen yang perlu ada bagi seseorang ahli akademik. Dan setelah anda mengenal pasti elemen-elemen kompetensi yang perlu ada tersebut, anda seterusnya perlu ke peringkat membina model kompetensi, iaitu model yang maksud saya model yang sama merujuk kepada ahli akademik. Dan seterusnya setelah anda mendapat satu model dan anda boleh meneruskan kajian anda untuk membina satu instrumen bagi mengukur kembali kompetensi ahli akademik berkenaan. Dan dalam organisasi atau di dalam institusi kebesarannya, selepas melalui fasa penilaian kompetensi dengan adanya alat pengukuran ini, anda seterusnya akan menggunakan input ataupun output daripada penilaian kompetensi ini sebagai input untuk latihan, training and professional development, or in this context we call it competency development. Jadi saya ulang, di dalam konsep ini terdapat empat tahap utama ataupun empat objektif utama, iaitu mengenal pasti kompetensi, competency identification, competency modeling, pemodelan kompetensi, penilaian kompetensi melalui pembangunan instrumen kompetensi berkenaan, dan seterusnya fasa membangunkan kompetensi ahli akademik, sebagai contoh. Jadi dalam slide ini saya akan meneruskan perbincangan berkenaan dengan penggunaan rush measurement model ataupun rush diagnosis ataupun rush analysis. Sebelum saya berkongsi satu persatu berkenaan dengan rush diagnosis ataupun analisis ini, saya ingin berkongsi bahawa setiap pembina instrumen itu sudah tentu mempunyai objektif mereka yang tersendiri. Jadi adalah penting untuk saya maklumkan di sini bahawa ada setengah pembina instrumen itu lebih kepada penggunaan classical test theory ataupun CCT, dan ada juga yang lebih cenderung kepada penggunaan rush measurement model, iaitu pemilihan ini saya ulang harus melihat kepada objektif. Sebagai contoh, ada yang beranggapan bahawa sekiranya seorang pembina instrumen itu objektif yang mereka ingin capai itu hanya untuk lebih kepada deskriptif, jadi mereka cenderung untuk memilih classical test theory. Tapi sekiranya mereka mempunyai objektif ataupun mereka ingin menghasilkan sebuah instrumen yang baik dari aspek psikometrik, mereka lebih cenderung kepada penggunaan rush measurement model. Jadi saya ulang, ianya bergantung kepada objektif. Dan terdapat bagi rush measurement model ini terdapat pelbagai jenis analisa ataupun saya memanggilnya diagnosis untuk anda perharusi. Sebagai contohnya person and item separation index, item polarity, fit statistic, item dimensionality, standardized residual correlation, and differential item functioning. Dan kebanyakan di dalam kajian saya secara individu akan menggunakan analisa-analisa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 analisa ini
untuk mendapatkan satu alat pengukuran yang baik. Okey, seperti yang saya maklumkan tadi, alat pengukuran yang baik ini dalam konteks kompetensi sangat penting. Kerana kita yang pertama, kita ingin memastikan bahawa output daripada penilaian itu adalah berasas, maksudnya tidak ada unsur bias. Kerana apa? Kerana di dalam semua manusia ataupun di dalam sebuah organisasi, selepas anda melalui fasa penilaian, anda boleh gunakan output penilaian itu untuk input latihan dan pembangunan. Sebagai contoh, sekiranya setengah individu ataupun pekerja itu kurang ataupun tidak kompeten dalam beberapa jenis kemahiran atau pengetahuan, dan hasil itu digunakan oleh organisasi untuk latihan dan pembangunan. Oleh sebab itu kita pastikan bahawa keputusan penilaian itu adalah berasas. Yang kedua, kemungkinan organisasi menggunakan output daripada penilaian itu untuk memberikan ganjaran kepada pekerja. Bagaimana kita ingin memberi ganjaran kepada pekerja dengan asas yang baik? Adalah melalui pengukuran yang baik. Contohnya ada dua pekerja. Kemungkinan satu pekerja itu lebih baik daripada pekerja yang satu lagi. Jadi kita ingin pastikan bahawa ini benar-benar melalui penilaian itu merupakan keputusan yang benar. Maksudnya bukan ukur dan kemudian hasilnya kita berikan ganjaran yang tidak setimpal ataupun ganjaran yang tidak adil untuk kedua-dua pekerja berkenaan. Sebab itu kita memerlukan di dalam penggunaan instrumen ini kita terpaksa kita perlu melalui beberapa fasa yang agak rigid sebelum kita mengatakan bahawa instrumen ini adalah sah, adalah baik dari segi kebolehkepercayaan dan kesahan. Dan dalam analisa Rush ini, ianya adalah bertumpu kepada bagaimana kita ingin menghasilkan instrumen, dan di dalam instrumen itu mempunyai item-item yang baik, iaitu mengukur apa yang kita inginkan. Sebagai contohnya, mengukur kompetensi, mengukur prestasi, mengukur kemahiran, mengukur pengetahuan, mengukur kebolehan. Sebab itu kita perlu menggunakan analisis-analisis yang lebih mendalam untuk mendapatkan item di dalam instrumen ataupun soal selidik yang mempunyai kebolehkepercayaan dan kesahan yang baik. So as for the discussion, right, at least now you know that the importance, why we need a competency measurement instrument, because of we want to observe, we want to observe our employees, current performance, based on the required knowledge, skills or abilities, and then memandangkan kompetensi ini sukar untuk diukur. Jadi kita memerlukan satu alat pengukuran. So we need one good instrument to measure their competencies. And then dalam pembinaan instrumen itu, kita harus pastikan bahawa instrumen itu dalam keadaan baik, hasilnya adalah baik dari aspek kebolehkepercayaan dan kesahan untuk dikatakan bahawa instrumen itu, that particular instrument, bukan hanya valid, but then can measure what is supposed to be measured, boleh mengukur apa yang ingin diukur. Dan using Rush Measurement Model or RMM, to provide strong validity and reliability evidence or the psychometric properties, ataupun apa yang saya maklumkan tadi adalah kebolehkepercayaan ataupun kesahan yang baik. Jadi harap sampai ke sini anda jelas kenapa kita ataupun pendidik itu lebih cenderung menggunakan Rush Measurement Model, because of based on their objective, they want to make sure that they can come out, the output is to produce good instrument with psychometric evidence, including validity and validity result, or good validity and reliability evidence. And as for the conclusion, alright, again, the application of CCT or RMM or classical test theory or Rush Measurement Model depends on your objective, or depends on the researcher's objective. If they intend to come up with a descriptive result, then it is good for them to go for classical test theory.
and at the same time, if they want to present, they want to come out with good instrument with good validity and reliability evidence, okay, they can continue with the Rush measurement model or Rush model analysis. Okay, and Rush measurement model has significantly guided previous social science researchers to develop tools for measurement. Okay, so to develop tool for measurement, for instance, competency measurement instrument. And lastly, the framework of Rush measurement model offer processes for developing social science measurement instrument and compiling a psychometric properties, including good validity and reliability evidence. In addition, as seperti yang saya berkongsi tadi, terdapat pelbagai jenis diagnosis. Tidak bermaksud setiap peneliti itu harus menggunakan kesemua diagnosis ini, tetapi ia bergantung kembali kepada objektif. Sekiranya objektif itu adalah kena ataupun perlu untuk mereka meneruskan analisa, kesemua analisa ini termasuklah person item separation index, item polarity fit statistics, item dimensionality, standardized risk calculation, as well as differential item functioning. Jadi tidak mengapa untuk mereka meneruskannya. Hanya semata-mata untuk memastikan mereka boleh dapat satu keputusan yang menyeluruh dari aspek item pengukuran, setiap item di dalam soal sedik ataupun instrumen pengukuran tersebut. The best aspect of using RMM is that it helps to explain to the researcher the context of study measure from the instruments item, which means that sekiranya anda to measure what is supposed to be measure. So sekiranya anda ingin mengukur kompetensi, maka anda mengatakan bahawa instrumen ini boleh mengukur kompetensi. Sekiranya anda mengatakan bahawa instrumen ini boleh mengukur kompetensi akademik, maka instrumen ini memang boleh mengukur ataupun mahu mengukur menjadi alat pengukur yang baik untuk mengukur kompetensi ahli akademik. Sekiranya instrumen ini boleh mengukur pengetahuan ahli akademik, maka ianya boleh mengukur pengetahuan ahli akademik. Dan akhirnya sekiranya instrumen ini boleh digunakan untuk mengukur kemahiran ahli akademik, maka ianya boleh mengukur kemahiran ahli akademik. Dan kebanyakan instrumen ini sebenarnya seperti yang anda tahu, ianya digunakan untuk penilaian prestasi. Jadinya dari semasa ke semasa akan ada pembangun instrumen yang baru, kerana secara logiknya kemungkinan 5 tahun lepas, kita ambil contoh semula, ahli akademik itu memerlukan kompetensi A, B, C, dan pada tahun ini kemungkinan kita memerlukan kompetensi baru iaitu D, C, E. Jadi sebab itulah anda akan melihat bahawa usaha membangunkan instrumen ini tidak terhenti. Tidak terhenti maksudnya selepas dari 5 tahun lepas itu instrumen sama saja akan digunakan, tapi ianya akan sentiasa dibangunkan berdasarkan kompetensi-kompetensi baru yang diperlukan oleh ahli akademik sebagai contohnya. Jadi sampai di sini saja my presentation. So with that, thank you very much, and I hope that at least you get something from my presentation, and I wish you all the best.